Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang penonton, guru-guru khot yang mungkin turut sama menonton pada video saya pada kali ini. InsyaAllah saya doakan semoga semua dalam keadaan yang sihat dan semua dalam keadaan yang sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita meneruskan lagi pembelajaran kita dalam mata pelajaran khot sulus. InsyaAllah pada video kali ini saya akan berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan cara menulis huruf dal ataupun dan huruf zal mengikut kaedah gaya khot sulus, ya, insyaAllah. Okey, baik, sebelum kita mulakan, Ustaz akan membuat satu garisan. Okey, huruf dal, ya. Bila kita sebut huruf dal, kita akan tengok dulu huruf dal khot nasah. Okey, huruf dal khot nasah. Ini huruf dal khot nasah. Dia bentuknya begini. Dan dia lebih kecil, ya. Okey, kita tengok huruf dal khot sulus. Ini huruf dal khot sulus. Yang kita akan menulis sekejap lagi. Okey. Ini huruf dal khot sulus. Dal khot sulus ni kita memang jarang gunakan, ya, sebab kalau kita tulis dalam tulisan Jawi pun biasanya kita akan guna penulisan khot nasah yang ini. Jadi sebab itu kamu boleh berlatih, ingatkan dia punya bentuk, ya, ingatkan dia punya bentuk. Bentuk dia macam ni, turun, kemudian dal. Ya, boleh buat banyak-banyak. Boleh buat banyak-banyak. Supaya kita ingat bentuk dal khot sulus. Ini dal khot nasah. Dal khot nasah, kemudian kita buat dal khot sulus. Ini pun salah satu bentuk latihan, ya, untuk murid-murid. Boleh gunakan pensel biasa, kita buat lakaran bentuk huruf dal dengan menggunakan gaya penulisan khot sulus. Okey, kalau sebelum ni pun kita dah belajar huruf apa? Huruf kaf, kan? Kita dah belajar huruf kaf. Kemudian kita dah belajar juga huruf ba. Ni semua boleh buat latihan nak ingat bentuk. Ya, kita boleh buat latihan macam ni untuk ingat bentuk. Tak semestinya kita tulis guna pensel khot. Semata-mata kita boleh guna pensel biasa untuk kamu ingat dia punya bentuk-bentuk yang kamu dah belajar. Contoh kita buat huruf alif. Alif, tarik, ingat mesti ada kepala dia. Ini latihan-latihan. Latihan-latihan menggunakan pensel biasa, insyaAllah. Baik, seterusnya kita akan masuk kepada sesi penulisan menggunakan peralatan menulis khot. Jadi Ustaz harapkan semua murid-murid dah bersedia dengan peralatan menulis khot masing-masing, pensel khot, buku dan segala peralatan yang diperlukan untuk menulis khot, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semua murid-murid, Ustaz harap semua dah bersedia untuk kita meneruskan pembelajaran kita, iaitu menulis huruf dal di dalam penulisan khot sulus, ya. Baik, huruf dal, menulis huruf dal di dalam penulisan khot sulus bukanlah satu perkara yang mudah sebenarnya. Okey, bukan satu perkara yang mudah. Dia perlukan satu latihan yang banyak untuk kita dapat bentuk dia yang bagus, ya. Tapi apa yang Ustaz kongsikan kat sini untuk guru-guru khot, Ustaz minta maaf lah, ya. Saya mohon maaf kalau terdapat sebarang kekurangan dalam penulisan khot saya. Dan insyaAllah murid boleh boleh tengok, ya. Baik, kita akan mula dengan garisan. Okey, kita akan mula dengan satu garisan. Kamu buat garisan. Okey, kemudian Ustaz akan mulakan seperti video Ustaz sebelum ni. Ustaz akan mulakan dengan titik. Kenapa Ustaz mulakan dengan titik? Supaya kamu tahu di mana kamu nak mulakan. Kalau orang yang dah biasa tulis, dia tak perlu dah titik-titik tu. Dia akan tulis huruf tu terus. Dan dia akan dapat bentuk huruf yang betul
dan ukuran-ukuran titik yang tepat. Itu orang-orang yang pakar dan orang-orang yang mahir dalam penulisan huruf sulus. Ya, baik. Tapi untuk kita permulaan ni, asas menulis huruf dal dan huruf zal di dalam penulisan huruf sulus, Ustaz akan mulakan dengan titik supaya kamu jelas dan kamu nampak di mana kamu nak mula menulis huruf dal ni. Ya, baik. Okey, baik. Kita akan mula dengan titik yang pertama. Okey, garisan. Garisan, tengok titik. Ustaz letak serong. Serong, kemudian tarik ke bawah. Macam tu. Okey, titik yang pertama. Okey, kemudian Ustaz akan letak titik ke atas ya. Tengok atas bawah sama dan kita buat ke atas. Nampak? Okey, satu. Okey, Ustaz tambah satu lagi titik. Kemudian Ustaz tambah lagi satu. Okey, nampak kat situ? Satu, dua, tiga. Kita dah ada 3 titik. Kemudian Ustaz tambah lagi 2 titik di bawah. 1, 2. Okey, nampak? Jadi dekat sini kita ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5. Cuba murid-murid semua dapatkan titik ya yang disusun dalam bentuk menegak. Macam ni. Okey. Baik, kemudian Ustaz buat satu garisan di atas sini. Okey. Garisan ni Ustaz akan buat titik yang baru. Okey. Ustaz buat titik kat sini. 1, 2, 3. Okey. Dia ada 1, 2, 3. Kemudian Ustaz buat titik. Okey, kemudian kita buat tok. Okey, baik. Okey, untuk huruf dal, huruf dal kita akan buat dia punya tiang yang pertama dulu. Ya, kita akan buat dia punya tiang yang pertama dulu. Bentuk tiang yang pertama. Okey. Bentuk tiang yang pertama dia akan mula daripada sini. Okey, mula daripada sini dan dia akan berakhir di sini. Okey, nampak? Ni kalau Ustaz buat satu garisan lurus. Senang tak tengok? Nampak kan? Kamu jelaskan. Okey, daripada sini kita akan tolak dia ke sini. Kemudian daripada sini kita akan tolak dan dia bercantum di sini. Okey, ini bentuk yang pertama dulu yang perlu kamu faham. Ini dulu. Dia tak sama macam kita buat huruf dal. Dal hot nasah. Kalau dal hot nasah dia lain. Dia bentuknya begini. Kemudian kita akan buat dia punya badan dia. Dia bentuknya macam ni, nampak tak? Dia lurus. Tapi kalau hot sulus dia tak boleh buat macam ni. Dia kena buat ke bawah, nampak? Itu bentuk yang perlu kamu faham. Okey, bentuk yang perlu kamu faham dulu. Ini dah beza. Ini dah nampak perbezaan dia. Okey, baik. Baik, hot sulus untuk huruf dal ni kita fokuskan kepada bahagian yang pertama dulu, yang ini. Okey. Bentuk dia yang ini, ya, bentuk dia yang ini dia bukan bentuk dia lurus, ya, bukan bentuk dia lurus. Kita bukan tarik dia ke bawah macam ni. Yang ni bentuk yang pertama, yang ni dia bukan. Okey, sebenarnya bentuknya kita buat satu garisan lurus ke bawah. Okey. Dia akan ada lenggok dia sikit kat sini. Macam tu. Buat. Macam tu. Okey, dia akan mula daripada atas sini turun, kemudian dia akan bengkok. Dia akan ada lengkungan sikit kat situ. Jadi bila kita buat satu garisan lurus, kamu akan nampak kat situ. Macam tu, nampak? Ya, ini bentuk yang kepala dia yang pertama ni. Ya, kepala dia yang kat sini. Tiang dia yang pertama ni, huruf dal, ya. Baik. Jadi dekat sini Ustaz akan buat dakaran dan dia akan naik. Naik kat sini, dia akan turun kat sini. Okey, nampak kat situ? Baik. Dan Ustaz akan tarik. Ustaz daripada sini. Okey, letakkan pensel kamu di sini. Okey, nampak pensel kamu di sini. Kemudian kamu akan tarik pelan-pelan. Okey, yang ni kita akan bawa dia
Kita akan bawa dia naik. Kita akan bawa dia naik kat sini. Nampak tak dia punya bentuk dia, ya. Dia punya bentuk dia daripada sini dia akan naik sini. Dia macam itu. Okey, dia bukan kita tarik lurus, dia ada bengkok sedikit di situ. Okey. Jadi ustaz berhenti di sini, nampak ya? Ustaz berhenti di sini. Ini ustaz tarik yang pertama, nampak ya? Ustaz buat lagi sekali. 1 2 3. Tarik sini. Tengok. Tak garis daripada sini ustaz tarik. Tarik. Tarik sini kita akan naikkan dia. Ni nak naikkan dia ke sini. Dia macam tu. Okey. Turun. Dia kena pelan-pelan, dia tak boleh laju. Dia kena ada sedikit latihan lah. Kamu kena, bukan sedikit, memang kena banyak buat latihan ni. Ya. Nampak? Dia punya bentuk dia lah. Ya. Jadi bila ustaz buat satu garisan lurus, dia akan ada ruang. Nampak? Kat situ. Dia akan ada ruang kat sini. Sini dia ada ruang, sini pun dia ada ruang. Ya, dia bukan kita tarik daripada sini, kita tarik lurus. Macam ni. Yang ni dia tak betul. Dia salah. Ya, dia salah. Kita kena tarik daripada sini. Naik. Dan lepaskan kat sini. Ini bentuk ni dia kena latihan. Kamu memang kena bentuk, kena dapatkan latihan ni. Kena buat latihan untuk dapatkan bentuk yang macam ni. Ya, baik. Okey, kemudian kita dah sampai di peringkat yang pertama sini dan dia berhenti di titik yang nombor 3 ni, ya, titik yang nombor 3. Okey, kemudian yang bawah sini, kamu akan tarik daripada sini, tarik ke sini. Tarik daripada sini, terus tarik ke sini. Ni kena lurus. Yang ni dia tak ada bengkok. Kalau yang macam tadi, yang pertama ni dia bengkok, nampak? Dia bengkok, tapi yang kedua ni dia tak bengkok, dia lurus. Ya, tengok ustaz buat. Ambil daripada sini, titik separuh titik yang nombor 3 ni. Ya. Ambil daripada sini, kita akan tarik lurus. Lurus dan berhenti. Sekali lagi, tengok. Lurus. Berhenti kat sini. Nampak tak? Tadi ustaz buat dia punya titik-titik kan? Dia berhenti kat situ. Okey, berhenti. Mesti kena berhenti kat sini. Kita berhenti dulu. Okey, baik. Daripada sini ke sini dia beza, ya. Beza dengan yang pertama dengan kedua. Kalau yang pertama tadi dia akan bengkok. Dia akan ada bentuk macam ni. Ini bentuk dia, nampak? Ini. Macam tu. Tapi kalau bentuk yang bawah, yang kedua ni dia tak. Kamu kena tarik terus. Terus tarik ke bawah. Terus tarik ke bawah. Dan di mana kamu nak berhenti, dia mesti sama dengan yang atas ni. Macam ni, tengok. Dia sama. Okey. Jadi bila kita dah sampai di bahagian bawah sini, kita boleh tengok kat sini titik dia. 1, 2. Dia akan dapat 3 titik kat situ. Okey. Kemudian, kita tambah lagi 1 titik di sini. Okey. Kemudian kita akan pusing. Kita akan pusing. Sini kita akan buat lengkungan. Lengkungan, pusing, pelan-pelan. Pelan-pelan, pusing. Kemudian, yang ni nipis. Okey, bahagian ini adalah bahagian nipis. Nampak? Situ. Sini kita akan buat pusing dan nipis dan dia akan menghala ke kepala huruf dal. Okey, baik. Okey. Bahagian tiang yang pertama tadi. Okey, Ustaz akan buat dia punya kepala dia. Okey, kepala. Tengok. Ustaz buat lagi satu kat sini. Ini contoh tiang yang pertama. Okey, Ustaz buat dia punya kepala. Kepala dia ni tarik ke bawah. Tarik ke bawah dan kemudian dia ada dia punya tajam dia. Macam tu. Okey. Okey, baik. Dia sikit aja dia punya kepala tu, ya. Macam ni kamu tarik sikit. Huruf dal ni dia ada kepala macam huruf alif.
Tapi kepala dia, kalau huruf alif, kepala huruf alif dia macam ni, dia ke bawah. Ni contoh Ustaz buat huruf alif. Okey, contoh Ustaz buat huruf alif. Ni dia punya kepala dia ni dia ke bawah. Ini huruf alif. Ya, huruf alif. Tapi kalau huruf dal, kepala dia kita akan tarik ke kanan. Ya, tarik ke kanan sikit, kemudian kamu buat dia punya bucu dia. Gunakan pensel biasa. Okey, nampak? Okey, itu dia punya proses untuk kita buat huruf dal. Manakala kalau kita nak buat huruf zal, bentuk badan dia sama, cuma kita boleh tambah dia punya titik dia. Titik dia bolehlah buat kat sini. Titik huruf zal. Okey. Baik. Ustaz ulang lagi sekali. Tengok lagi sekali. Okey. 1 2, panjang dia 3 titik, ya. 3 titik. 1 2 3. Kemudian Ustaz garis. Ustaz buat 1 2 3 4 5. Ni tinggi dia. Kan, tinggi dia. Kemudian 1 2 3 4 5. Titik yang nombor 3 ni Ustaz gariskan tengah. Okey, gariskan tengah, kemudian kita tutup kat sini. Okey, asas bentuk huruf dal ini, dia bentuknya daripada sini, dia turun ke sini, kemudian dia turun ke sini. Itu bentuk yang pertama kamu kena ingat. Okey, jangan kita buat bentuk macam huruf dal, hot nasah. Ni hot nasah. Kalau hot nasah dia pun turun juga. Tapi dia punya yang kedua ni, badan dia ni dia lurus ke kiri. Tapi kalau hot sulus, dia ke bawah. Hot sulus dia lain. Ya, hot sulus dia ke bawah. Okey, kemudian baru kita akan buat pusingan dia nanti. Tapi kita buat yang ni dulu. Okey, baik. Okey, Ustaz akan mula daripada sini. Ingat yang tiang yang pertama bentuknya, kita akan buat bentuk dia macam ni. Nampak bentuknya, ya. Kita naikkan. Okey, nampak. Kemudian kita buat dia punya kepala dia. Kepala dia buat dia punya bucu dia tu, kamu boleh guna pensel biasa dan kamu lukis sikit, ya. Ini mesti wajib kamu buat, mesti kena buat, ya. Kemudian Ustaz buat dia punya tiang kedua, ya, badan dia. Kita ambil daripada sini, tempat nombor 3 ni, Ustaz tarik je, lurus ke bawah, ya. Jangan bengkok-bengkok. Dia tak ada bengkok-bengkokkan ke atas, tak ada. Dia terus turun ke bawah kat sini, berhenti. Berhenti kat situ. Kemudian okey, kemudian bila dah sampai kat sini, kita tengok. Kita buat titik dia, 1 2 3. Dia akan dapat titik. Dia akan dapat 3 titik di sini dan Ustaz tambah satu lagi titik. Dan titik yang keempat ini adalah sebagai panduan untuk kita buat pusingan. Kita akan buat pusingan kat bawah sini. Pusing tebal dan kemudian kita akan nipiskan dia. Kamu kena guna serong. Dia punya bentuk mata pensel tu kamu kena guna yang tepi dia, ya. Dan dia akan menghala ke kepala huruf tu. Okey, baik. Okey, kat sini dia akan dapat 2 titik. Okey, ini adalah bentuk penulisan untuk membentuk huruf dal, ya. Antara cabaran untuk kita buat huruf dal ni sebenarnya dia punya tiang yang pertama ni. Tiang pertama ni dia bukan senang dia nak buat ni, dia kena buat latihan. Ya, kamu kena latihan dia. Bentuk dia macam tu. Kena banyak kali buat lah. Yang penting kamu jangan buat dia lurus. Mesti kamu buat dia bengkok sikit. Ni kalau lurus macam ni, dia salah. Dia tak cantik, ya. Mesti dia buat bengkok. Lurus, tarik. Kemudian naikkan sikit. Okey, kemudian buat dia punya kepala. Okey, huruf dal. Dan huruf zal. Huruf zal boleh letakkan titik dia kat atas. Salah. Okey, semoga perkongsian Ustaz dalam penulisan huruf dal
menulis gaya khot nasah khot sulus ini dapat kamu praktikkan dan sedikit sebanyak dapat membantu kamulah ya, dan seterusnya dapat membantu guru-guru khot dalam memberi penerangan. Mana yang kurang daripada ustaz ni, daripada segi penulisan ustaz, penerangan ustaz mohon maaf banyak-banyak. Dan apa yang ustaz harapkan penerangan ustaz ni dapatlah sedikit sebanyak membantu kamu ya. Membantu kamu dalam berlatih dalam menulis khot di waktu PDPR ni. Video ustaz ni sebagai satu video tambahan. Video tambahan untuk kamu, tapi apapun kamu perlu merujuk kepada guru khot kamu semua masing-masing, dan bila dah siap latihan kamu boleh hantar kepada guru kamu masing-masing untuk disemak dan dibaiki tulisan kamu dari semasa ke semasa, insya-Allah. Okey. Jadi ustaz doakan semoga semua murid-murid dapat menulis khot dengan baik dan sentiasa bersemangat untuk meneruskan pembelajaran di waktu PKP ni, insya-Allah. Okey, kita akan berjumpa di dalam video yang akan datang dalam penulisan huruf-huruf yang lain, insya-Allah. Jika dipanjangkan umur, dan diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ustaz akan sambung lagi video-video pembelajaran khot sulus, dan kita akan masuk kepada huruf-huruf yang lain, insya-Allah. Okey, kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.